Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kursus PPPH 1203, Logik Klasik dan Moden. Kami diberi tugasan kumpulan daripada Dr. Wan Haslan bin Khairuddin berserta ahli kumpulan iaitu Nur Maisarah, Nur Izzah, Nur Syafiqah, Ummu Solehan dan Khairun Nisa Nadirah. Terdapat 4 isi kandungan yang kami akan bentangkan. Yang pertama, pengenalan, menghuraikan definisi pemikiran kritis, istilah pemikiran dan istilah kritis. Yang kedua, ulasan artikel berkaitan dengan ilmu al-mantiq, al-qadim wal-hadith, serta ilmu adab, al-bahthu wal-munazarah. Yang ketiga, rumusan artikel daripada pembacaan artikel yang kami pilih. Yang seterusnya, yang terakhir, kesimpulan bagi kemahiran berfikir secara kritis yang disebutkan dalam artikel ini. Sebelum masuk kepada definisi, pengenalan bagi pembentangan ini iaitu tugasan ini merupakan tugasan berkumpulan berkaitan dengan merumus bahan bacaan yang dipilih oleh kumpulan kami, iaitu pembentukan akhlak mulia mahasiswa melalui penerapan pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah, suatu pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran di IPT yang ditulis oleh Faridah Cik Husin dan Tengku Sarina Aini Tengku Kasim. Istilah pemikiran berasal daripada kata dasar fikir yang bermaksud ingatan, angan-angan, akal, sangka, tanggapan, pendapat dan kira. Daripada kata Nur Esa binti Baharu. Seterusnya, istilah kritis berasal daripada perkataan Inggeris iaitu kritik, namun Kamus Dewan Bahasa pula menjelaskan maksud tidak dengan begitu sahaja menerima atau mempersetujui sesuatu, iaitu menimbangkan baik buruknya terlebih dahulu, atau bersifat mengkritik, iaitu tidak menerima sesuatu secara bulat-bulat. Seterusnya, pemikiran kritis ialah suatu kemahiran berfikir yang melibatkan beberapa kemahiran seperti kemahiran menilai maklumat, kemahiran menilai hujah secara rasional dan logik, kemahiran menyelesaikan masalah dan lain-lain. Semua kemahiran ini mempunyai perkaitan rapat dalam mendidik akhlak mulia mahasiswa yang bakal merajui negara masa depan. Seterusnya, pergi kepada perkaitan artikel dengan ilmu mantik. Berfikir selalu dikaitkan dengan akal dalam Al-Quran dan perkataan yang merujuk kepada akal disebut sebanyak 40 kali. Dan Al-Quran telah mengemukakan beberapa panduan kepada manusia agar mereka dapat menggunakan akal dengan cara sebaik-baiknya supaya mereka menemui kebenaran. Panduan Al-Quran ini terkandung dalam gesaan Al-Quran agar umat Islam menolak keraguan yang pasti, tidak mengikut hawa nafsu dan emosi, serta menolak taklid buta kepada nenek moyang dan menolak ketaksuban kepada pemimpin. Okey, pada bahagian ini terdapat dilalah. Okey, dari segi bahasa, dilalah adalah bentuk masdar yang bererti menunjukkan, dan kata dilalah sendiri bererti penunjuk atau penunjukkan. Okey, erti dilalah secara umum adalah memahami sesuatu atas sesuatu. Okey, dilalah dibahagikan kepada dua. Yang pertama ialah dilalah lafziah dan yang kedua ialah dilalah ghairah lafziah. Okey, dilalah lafziah ialah petunjuk dan atau panduan yang digunakan dalam bentuk suara, lafaz dan bentuk kata. Okey, dilalah ghairah lafziah ialah petunjuk atau panduan yang digunakan bukan dalam bentuk suara, bukan dalam bentuk lafaz dan bukan dalam bentuk kata. Contohnya ialah lampu isyarat berwarna merah bermaksud tanda berhenti. Okay, seterusnya poin yang kedua. Dalam artikel pendidikan ini, kami telah memetik salah satu kata-kata daripada Abdul Salam Yusof yang mana beliau menjelaskan dalam pendidikan ini bahawa proses pengajaran dan pembelajaran memerlukan satu proses penelitian dan kajian yang mendalam lagi memperolehi sesuatu maklumat. Jadi, beliau mengeluarkan satu kenyataan yang mengatakan apabila anda mengadakan penyelidikan terhadap ilmu, pasti anda akan melihat kelazatan pada ilmu tersebut. Oleh itu, tujuan mempelajari ilmu ialah kerana ilmu itu sendiri. Jadi, daripada kata-kata Abdul Yusuf ini, dapat kita kaitkan dengan qadaya, yang mana qadaya ialah ucapan atau pernyataan yang boleh bawa kemungkinan sama ada benar atau salah. Berdasarkan kata-kata Abdul Yusuf ini, saya kecilkan, khususkan dia kepada qadaya syartiyah. Qadaya syartiyah mutasilah ini bermaksud suatu kenyataan yang dihubungkan di mana mempunyai hubungan antara bahagian pertama dengan bahagian kedua. Contoh yang kita boleh lihat adalah apabila matahari terbit, maka siang akan wujud.
kita hukumkan kewujudan siang dengan bergantung pada terbitnya matahari. Seterusnya poin yang ketiga iaitu pelajar dibimbing agar memiliki kebolehan untuk mengenal pasti dan menganalisis masalah dalam semua situasi, terutamanya situasi yang bersifat kompleks dan kabur, serta mampu membuat penilaian yang berjustifikasi. Setiap pandangan keputusan yang dibawa oleh pelajar diterima dengan terbuka oleh pensyarah dengan mengambil kira kesesuaian suatu jawapan dengan topik, bersesuaian dengan pendapat Richard Whipple and Linda Elder, iaitu pemikiran kreatif ialah self-directed, self-disciplined, self-monitored and self-corrective thinking. It presupposes assent to rigorous standard of silence and meaningful comment of theirs. It entails effective communication and problem solving. Ilmu mantik yang terdapat di sini iaitu istighraq, ialah penyiasatan dari juz'iyah untuk membuat kesimpulan umum. Seterusnya istighraq terbagi kepada dua iaitu istighraq tam and nakhis. Terdapat juga metod dan fasa-fasa istighraq iaitu mulahazah, tajribah, fad al-fud and tahqiq al-fud. Daripada petikan tersebut, kami dapati pelajar-pelajar itu menggunakan metod fad al-fud iaitu hipotesis ilmiah, iaitu andaian dan rumusan sementara. Berdasarkan dari petikan artikel ini, terdapat beberapa langkah dan kemahiran menyelesaikan masalah, iaitu yang pertama, pelajar akan terlebih dahulu mengenai pasti permasalahan yang ada, dan yang kedua, maklumat atau topik-topik tentang permasalahan akan dikenal pasti, dan yang ketiga, kemudian pelajar akan membuat hipotesis tentang permasalahan, dan yang keempat, setelah hipotesis berjaya ditentukan, pelajar akan menguji segala hipotesis, dan yang terakhir, pelajar akan menilai dan membuat rumusan terhadap permasalahan dibincangkan. Dan di sini kami meletakkan ilmu mantik sebagai istighraq. Seterusnya ialah rumusan. Di sini saya dapat rumuskan bahawa artikel yang telah dipilih oleh kumpulan kami ini membincangkan tentang falsafah pendidikan yang menginginkan aspek-aspek intelektual dapat diperkenalkan kepada semua mahasiswa. Dengan ini, Institut Pengajian Tinggi telah memperkenalkan kepada semua pelajar berkaitan dengan kemahiran berfikir secara kritis, kreatif dan kemahiran menyelesaikan masalah. Kemahiran ini merupakan pendekatan pengajaran yang sangat penting untuk diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan pada institusi pengajian tinggi. Kedua-dua kemahiran ini penting bagi memastikan semua pelajar dapat memiliki pemikiran tahap tinggi yang diperlukan bagi menghadapi alaf baru di kemudian hari. Di samping itu, melalui artikel ini juga, kami dapat rumuskan dan tentukan beberapa kaedah ilmu mantik yang dapat dikaitkan dengan artikel yang telah dipilih oleh kumpulan kami. Antara konsep ilmu mantik yang dapat kami keluarkan, yang pertama ialah konsep ad-dilalah, yang kedua ialah konsep al-qadaya, dan yang ketiga ialah konsep istiqra'. Tambahan daripada itu, melalui konsep-konsep ini juga sekaligus telah memberikan banyak pendedahan kepada kami berkaitan dengan ilmu logik akal yang dapat diguna pakai dalam kehidupan bagi memastikan kelangsungan hidup sebagai individu yang mempunyai logik akal yang sempurna supaya dapat menentukan dan membuat satu kenyataan dan dapat mengenal pasti sama ada kenyataan tersebut benar ataupun tidak benar dengan tepat dan berkesan. Kesimpulan yang dapat diperolehi daripada pembentangan ini iaitu pelajar perlu mempunyai kebolehan berfikir secara kritis sebagai salah satu elemen yang penting. Kemahiran ini merangkumi kebolehan berfikir secara kreatif, inovatif dan dapat mengaplikasikan kefahaman dan pengetahuan dalam pelbagai bidang yang disyukuri. Dalam era kecemerlangan ini, perubahan dalam sistem pendidikan masa kini, proses pengajaran dan pembelajaran mestilah dapat mengaplikasikan kemahiran berfikir secara kritis. Kemahiran ini bertindak sebagai benteng perlindungan individu daripada serangan pemikiran, ideologi dan unsur-unsur negatif. Sekian pembentangan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.